Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. 主内，亲爱的弟兄姊妹们，在我们为精心的聆听并思想神的话语之前，我们一同来低头祷告。 Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. 主，我们感谢你赐给我们新的一日， Sama-sama kami datang bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. 一同来到神的殿中，我们一同来团契，并一同来用诗歌灵词来赞美您。 Kami berdoa kiranya pada pagi hari ini ketika firman-Mu akan 我们 diberitakan, 恳切祷告，当神的话语传开的时候， bukalah hati kami, 求主敞开我的心门， jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, 让我们心门成为一块肥沃的土地。 supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, 当神的话语如种子撒在这个一片的土壤上， boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam 能够 hidup kami. 扎根并结出果实来。 Kami percaya kebangunan rohani yang sejati terjadi ketika umat-Mu berjumpa dengan Tuhan di dalam 我们 firman. 深信着神的话语，在通过神的道中，你的会有你的神的会悟，那么这个属灵的那个振兴起来。 Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们把今天这传讲的福音交托奉神的名， Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. 我们再度把这一切都交托于主。 Amin. 阿门。 Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 弟兄姊妹们平安。 Tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini adalah masih perlukah mempercayai Tuhan? 今天我们讲题主题是：是否我们还要依然要相信我们的上帝？ Ada hal yang menarik berbicara tentang orang Kristen. 对于我们信徒们说，有一些非常引人入胜的事。 Orang Kristen disebut orang percaya. 那么我们信徒们，基督徒们被称为信主的人。 Bahkan dalam bahasa Inggris dipakai istilah believe, believer. 那么在英文说 ，believe 是相信的 ，believer 是相信者， Menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. 这是显然我们是一群信神、信靠神的人。 Karena itu tema pagi hari ini menjadi menarik untuk kita pikirkan bersama. 因此，今天上的题目，我们要好好的去深思一番。 Mungkin juga masih ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang bertanya, betulkah Tuhan layak dipercaya? 也许在当中还有一些弟兄姊妹说，是否我们依然要相信我们的神，相信上帝？ Dalam survei yang dikeluarkan oleh BRC, 有 BRC 的一系列的调查， Bilangan Research Center yang mensurvei tentang orang Kristen di Indonesia. 那么这个调查就是一种民事的对信徒们的一个指 Ini 引。 datanya yang Bapak Ibu bisa lihat. 1 dari 5 orang Kristen dikatakan jarang atau bahkan tidak pernah merasa haus akan Tuhan dalam 1 bulan terakhir. 从数据上呢，告知到这有5个当中有1个人说，很长时间没有渴慕神。 Dan katanya data orang muda hanya 41,8% orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar merasakan persekutuan yang akrab dengan 那 Tuhan. 么40%多40%多的年轻人是说，他们经历到、感受到他们真切的与神的团契。 Karena itu kebangunan rohani yang sejati juga harus dimulai di dalam gereja Tuhan. 因此，培灵会的真正的培灵必须由教会起步。 Sebelum juga kita memberitakannya kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. 在我们还不向一些未信的人宣告讲福音的时候， Siapakah Yesus? 耶稣是谁呢？ Siapakah Yesus yang telah hadir ke dalam dunia, yang bahkan membelah dunia menjadi 2 sejarah, sebelum Masehi dan sesudah Masehi? 耶稣是谁？是来到这个世界上，在这个世界上分为2个，就是公元前和公元后。 Satu waktu di dalam pelayanan Yesus bersama murid-muridnya, 一会儿，耶稣与他的门徒们在侍奉的时候， di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai 29. 在马可福音第8章27到29节， Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, lalu dalam bahasa Mandarin akan diterjemahkan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi.
Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. 马可福音第8章27到29节，耶稣和门徒走出去，往开撒利亚腓立比的村庄去，在路上问门徒说：“人说我是谁？”他们说：“有人说是实习的约翰，有人说是以利亚，又有人说是先知里的一位。”又问他们说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督。” Tidak banyak orang yang suka dengan ujian, betul? 很少人喜爱这考试或者试验。 Rasanya kalau ujian wah repot, bukan repot baca soalnya, tapi repot menjawabnya. 考试不仅是我们在答这个最忙起来，就是不单是要读这个考题，是做答题的时候。 Anak remaja kalau ditanya bagaimana ujiannya, soalnya gampang, jawabnya susah. 少年说考试如何？他说考题是容易，可是要做的是非常的艰难。 Tetapi ternyata Yesus memberikan ujian kepada murid-muridnya. 然而，耶稣基督在考他的门徒。 Ujiannya 2 soal, 2 nomor, 那 saudara. 么考题只有2道题。 Di dalam ayat 27 yang kita baca tadi, 在27节我们刚刚读的一处经文 kalau， saudara perhatikan dituliskan Yesus beserta muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Ini daerah paling utara yang dituliskan Yesus layani. 那么这个是在27节记载中，耶稣与门徒是往开撒利亚，就是在一个北部的，就是耶稣的侍奉之地。 Bapak Ibu Saudara bisa melihat petanya di mana Kaisarea Filipi. 弟兄姊妹，从地图上我们看到了开撒利亚在何处，还有腓立比 Sebuah 在哪。 kota yang pada masa itu terkenal dengan penyembahan berhalanya. 是那时候，这个一个是小镇，就是当时是非常著名于敬拜偶像之小镇。 Dan nampaknya juga tidak kebetulan. Di tempat itu Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Ini soal ujian nomor 1. 耶稣在那儿不是正好的是耶稣在考着门徒，就是问人说我是谁，这个是第一道考题。 Pada masa itu Yesus sudah melayani sekian lama sehingga banyak orang yang sudah mengenal dia. 当时耶稣基督已经侍奉好长时间，有好多人已经认识他了。 Perhatikan murid-muridnya merangkum jawaban dari banyak orang yang ada di sekitar mereka. 门徒们就说，概括的说，他们说， Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis katanya. 有人说你是施洗约翰。 Kenapa Yohanes Pembaptis? Karena nampaknya pesannya Yohanes dan pesannya Yesus itu sama. Pesan pertobatan sebab kerajaan sorga sudah dekat. 然而为什么叫施洗约翰？因为施洗约翰的吩咐跟耶稣基督是异口同声的，就是在天国近了，你们要必须得悔改。 Sebagian bilang dia adalah Elia. 有人还说他是以利亚。 Kenapa Elia? 为什么叫以利亚呢？ Karena kehadiran Yesus yang melayani dengan beberapa mujizat yang dilakukan mengingatkan tentang cerita Elia di dalam perjanjian 那么 lama. 在耶稣基督的侍奉的过程中，他所行的神迹，就在由从以利亚先知所述说的。 Bahkan di dalam pengharapan orang Israel bahwa Elia akan datang kembali sebelum hari Tuhan yang besar itu. 甚至在犹太人、以色列人，他们都期盼，就是有一天这个以利亚将再来。 Ada yang lebih umum, ya sudahlah kita sebut saja para nabi. 更普遍的说，就是我们说就是先知 One of the prophet. 的其中一个先知。 Jadi apa yang Yesus lakukan menunjukkan sebuah kenyataan dia adalah pemimpin yang besar pada masa itu. 耶稣所做的是显示出是告知他是一个杰出的一个领导， Tapi hanya sebatas nabi. 只限你是一个先知。 Kalau saudara juga hari ini keluar ke sana di masyarakat kita dan tanya siapa Yesus, 要是弟兄姊妹们走出在我们社会当中，我们问是社会的人群中、百姓中，耶稣是谁？ ada berbagai pendapat tentang Yesus. 当然有好多的看法和想法关于耶稣的。 Tapi jawaban-jawaban yang diberikan hanya sebatas manusia paling banter nabi. 可是就是一般的答案，就是说人局限的说只是先知而已。 Sehingga pertanyaan dalam tema hari ini, masihkah Yesus layak dipercaya? 因此今天我们的主题是说，是否我们耶稣还值得我们信靠呢？
Nampaknya Yesus tidak puas hanya sampai di situ. Ini soal ujian nomor 2. 耶稣对第一个考题还不感到满意，那么就进入第2道考题了。 Ayat 29 dia bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" 又问他们说：“你们说我是谁？” Bukan hanya apa kata orang, tetapi katamu sendiri, murid-murid yang telah bersama Yesus siang dan malam. Siapakah aku? 不是他们，这指群众，这指门徒，就是昼夜与基督同在的门徒们说：“你们是说我是谁？” Maka Petrus mewakili mereka menjawab, "Engkau adalah Mesias." 基督代表其他的门徒就说：“你是基督，你是弥赛亚。” Ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa. 一个是一个非常了不起的认可， Karena bukan dari diri Petrus, bahkan bukan dari pendapat orang. 不是发自彼得本事，也不是其他人的想法和看法， Tetapi dikatakan Allah yang menyatakannya. 是神告知的。 Demikianlah catatan di kitab Injil paralel. 那么在一切圣经的记载中， Karena itu saya mengutip kalimat dari seorang pengkhotbah muda bernama David Platt. A true understanding of Christ comes not from human invention, but from divine revelation. Pengertian yang benar tentang Allah, tentang Mesias, tentang Kristus, bukanlah hasil temuan manusia, tetapi adalah apa yang Allah nyatakan. 那么在这个一个作者的写到，那么对基督弥赛的认识不只是来自人的发现或者发明，而是神的启示。 Manusia di dalam kesombongannya merasa Yesus hanya manusia biasa. 人以这一颗自负自高的心，就认为耶稣只是一个普通的人。 Tetapi pengakuan Petrus membawa kita melihat lebih dalam lagi. Siapakah Mesias itu? 可是彼得的认识，对基督的认识，跟我们带入更深一层对基督弥赛亚的认识。 Mesias itu adalah bahasa Ibrani, sementara Kristus itu bahasa Yunani. 那么弥赛亚是希伯来文，那么基督是由希腊文。 Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab tercetak dalam bahasa Indonesia, silakan buka kamus Alkitab di belakang. Kita menemukan penjelasan bahwa Kristus adalah yang dipilih Allah untuk menjadi penyelamat dan Tuhan. 但是技术正班手中有一本印尼文圣经，可能在英文圣经后面有一些圣经关于圣洁俗语，看到是基督就是来拯救人类的救世主。 Jadi kalau disebut Yesus Kristus itu bukan marganya ya. Kalau orang Batak itu namanya siapa? Yesus, marganya marga Kristus, bukan ya. Itu adalah gelar yang diberikan karena tugas yang dia emban untuk menjadi penyelamat dan Tuhan. 耶稣基督被说上马大主说的是一个名字和家族的姓，耶稣基督是被神赐予的一个名义，一个责任，是他的责任是来拯救救世。 Apa kepentingannya ketika dikatakan dia juru selamat? 那被他称为是救世主说，有何重要的，包含哪些重要的意义呢？ Apa artinya ketika dia dikatakan dialah Tuhan? 说耶稣是神。 Di sini kita menemukan satu realita keberadaan manusia yang begitu mengerikan. 这样我们从看到一个人非常可怕的一个事实的。 Alkitab memberikan kita sudut pandang melihat hidup kita. 圣经给我们另一个让我们透视我们的人生的角度， Melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekitar kita. 看到我们周遭的一切的败坏。 Mengapa saudara dan saya butuh Yesus yang adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat? 为什么弟兄姊妹们，你和我需要耶稣弥赛亚，就是救世主、救主？ Karena ada satu fakta yang begitu mengerikan. 因为有一个事实非常让人惊怕的事实， Ada pandemi yang sesungguhnya. 有一个疫情，真正的疫情。 Kalau orang ditanya sekarang pandemi itu bilangnya COVID ya. 现在谈到疫情，大家都对异口同声说到是新 Karena 冠病毒。 melanda banyak orang di dunia ini. 新冠病毒的肆虐
全世界。 Tapi kalau saudara pelajari, sebenarnya dosa adalah the real pandemic. Pandemi yang sesungguhnya. 若是弟兄姊妹知道的话，罪就是真正的一个病毒疫情。 Kalau kita membaca di dalam Alkitab Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 在罗马书说，所有的人都已经犯罪了，亏欠了神的荣耀。 Siapa yang berdosa? 那么谁犯罪了？ Semua orang 所有的人都犯罪， tanpa kecuali. 没有一个是例外的。 Kalau COVID memang terjadi di banyak tempat di dunia, tapi ada yang kena, ada yang tidak. 若是新冠病毒，就是有一些人在一些某处地方他们得了，不幸得了，但是有一些人也是很侥幸的没有患上新冠病毒。 Penyakit apa? Tanda kutip ya. Yang melanda seluruh dunia, semua manusia. 那么哪一种疾病能够就是临到世界上的每一个人？ Dosa. 就是罪， Sin is the real pandemic. 罪就是真正的一个病毒或者疫情。 Dan karena itu kita tidak hanya butuh manusia untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pergumulan 因此，我 itu. 们不仅仅是需要人去解决这些问题。 Inilah pentingnya ketika Petrus mengaku engkau adalah Mesias. 这个是非常重要的时候，当彼得承认耶稣啊，你是基督，你是弥赛亚， Dialah juru selamat, dialah Tuhan. 耶稣就是救世主、救主，是神。 Karena realita dosa yang begitu mengerikan yang membelenggu hidup 因为 manusia. 罪这是一个事实，把人的束缚了。 Yang lain hanya lihat siapa Yesus, oh nabi, siapa Yesus, oh orang besar. 其他人的是耶稣基督说是耶稣是谁呢？耶稣是先知，或者说耶稣是一个伟人， Tapi dia juru selamat, 他是救主， dia Tuhan, 他是神， dia yang sanggup membebaskan engkau dan saya dari dosa. 唯有他耶稣基督能够 Dia 把 yang 我们 harus 解放出 kita 来， sembah di dalam hidup 他 kita. 是在我们生命中值得敬佩的。 Sehingga pertanyaan tema pagi ini, 因此，今天上午的主题是： masih perlukah percaya Tuhan? 我们依然还需要相信神吗？ Tergantung saudara lihat saudara punya masalah apa. 看情况，你现在遭遇到哪些的问题和困难？ Oh, kalau saudara merasa cuma masalah ekonomi, ya sudah percaya saja sama ahli-ahli ekonomi. 若是你在经济上的问题的话，你就可以相信这些经济专家。 Yang bisa lihat kapan saham naik, kapan saham 那么 turun. 这些经济专家能够预测什么时候股票上涨，什么时候股票下滑。 Tapi realitanya masalah utama kita adalah dosa. 可是我们现在问对的真实的问题是罪的问题。 Kalau saudara masih tanya lagi, perlu atau tidak percaya Tuhan? 若是弟兄姊妹们还问到是否我们需要相信神吗？ Tanya lagi, masalah saya apa? 那么再问自己，我到底出了哪些问题？ Sejak di Taman Eden, iblis selalu berusaha supaya manusia tidak usah percaya Tuhan. 自从这伊甸的时候，那么魔鬼撒旦他是不断的阻止让人不信神。 Pendeta John Stott di dalam tulisannya mengatakan kalimat ini. 乔斯达牧师他在写他的著作中， Sejak di Taman Eden, iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis membuat hal yang berlimpah menjadi terasa tidak memuaskan, dan hal-hal yang dilarang menjadi nampak menarik. 在伊甸的时候，魔鬼撒旦已经把神的真理颠倒过来，让一切丰富的该丰富的变成缺少，让一些神不允许的变成人喜爱的东西。 Sampai sekarang beliau lanjutkan. 直到现在还是这样。 Salah satu kesibukan iblis adalah menjadikan hal-hal yang diizinkan Allah nampak membosankan, dan hal-hal yang dilarang nampak menarik. 就是说，撒旦所做的工作，就是其中之一，就是神学的让我们感到乏味、厌倦；那么神不许可的、不学的，让我们感到非常的有趣。 Iblis bilang Allah kan gak mau tersaingi. Kalau kamu makan buah itu nanti kamu jadi terbuka matamu seperti Allah. 那么魔鬼撒旦说，神不让有人与他竞争。那么如果你吃了这个果子，你的眼睛打开，你就与神相同的地位了。 Iblis membawa keraguan.
魔鬼撒旦把这些疑惑、迷茫带给我们了。 Dan kalau kita lihat, 然后是我们好好的去看这些事情。 masalahnya masalah percaya. 问题是在于信嘛。 Karena itu saya setuju ketika sebuah pernyataan mengatakan berikut ini. 因此我同意这句话。 Perbuatan dosa hanyalah gejala yang muncul di permukaan. Yang sumbernya apa? Hati yang tidak percaya kepada Allah, lebih percaya kepada yang bukan Allah atau berhala. 一切的问题是罪的问题，就是在涌现出来这一个表面上，其实是在内心里头完全截然不相信神。 Coba Bapak Ibu pikir-pikir ya. 弟兄姊妹们，好好的思考一番， Apa yang kita lakukan, 我们所做的， perbuatan dosa, 我们犯罪的行为 akarnya di mana? 根在何处？ Ada hati yang tidak percaya bahwa Allah bisa memuaskan. 根在咱们内心里头相信神不能够满足我们。 Ada hati yang tidak percaya bahwa Allah adalah Allah yang baik. 那么内心里头相信神不是美善的神， Ada hati yang tidak percaya bahwa Allah peduli. 不相信神，内心里不相信神是关心我们的、关心我们的神。 Memang dosa ini ya, 是的， kita 是罪。 sibuk mencurigai Allah. 那么这个罪让我们忙于在怀疑对神质疑， Sehingga manusia bertanya, Yes, masihkah Allah perlu 因此 dipercaya? 人们在问道：是否我们还要信神呢？ Sekarang ini banyak kemajuan teknologi di sekitar kita. 现在在我们周遭都感受到科技的发展， Kemajuan yang gampang sekali membuat kita ngapain percaya sama Tuhan, percaya kepada Kristus, mendingan percaya kepada semua perkembangan teknologi yang ada. 科技的发展和发达让我们让我们感到，为何我们要信神、信基督呢？我们更好是相信这些科技的手段。 Tapi pertanyaannya, masalah utama kita apa? 可是问题还是在于我们首要的问题是什么？ Kehadiran Yesus bukan hanya datang dari surga untuk jalan-jalan dalam dunia. 基督来到人间，不是说从天国到世界上来逛一番。 Yesus tidak kayak anak SMA sekarang ya, suka pergi ke desa live in 1 minggu. 耶稣基督不像现在的高中学生们，他带到农村里去，那么他们短住1周。 Kalau live in itu biasanya di rumah nggak pernah cuci piring, kalau live in anaknya mesti cuci piring 那 begitu 么在 ya. 家中他们没有做家务，到了这个村里头，他们短住要洗盘碗碟。 Yesus tidak hanya datang kunjungan kerja, lihat-lihat. 耶稣来到不是说一番的工作，或者东看西视等等。 Tapi Yesus datang untuk menyelesaikan pergumulan terbesar kita. 耶稣来到人间，就是要解决我们人生中最大的、最严峻的挣扎。 Mari kita lihat hal-hal apa di sekitar kita 来，我们看在我们四周所发生的哪些事呢？ yang membuat kita sulit percaya Tuhan. 好让我们很难以信神。 Dan saya mau coba merefleksikan di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. 我们在提摩太书后章3章1到5节。 Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, inilah kondisi manusia akhir zaman. 弟兄姊妹，要是你好好的留意这处经文，你就会发现到这是现在末世的境遇或者处境。 Mari kita sedikit analisa dunia ini. Kenapa orang susah percaya Tuhan? 来，我们好好的去分析一下这个世界为什么人们很难信神。 Dan jangan-jangan ini juga pergumulan kita. 莫非这也是我们本身的一个本人的挣扎？ Dalam ayat yang pertama dikatakan 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 那第一节，你该知道末世必有危险的日子来到。 Di dalam Alkitab ada dua istilah. Hari terakhir itu tunggal singular dan hari-hari terakhir. 末世在圣经里头就是一个用了这个单数词。 Kalau hari terakhir yang tunggal itu menunjuk kepada yang kita biasa sebut kedatangan Kristus kedua kali, parousia atau bahasa populernya kiamat. 那么在末世，可能在我们简单说基督再一次的来临，就是说世界末日。 Tetapi perhatikan kalau Alkitab berbicara hari-hari terakhir, itu bicara sebuah periode dari Yesus datang pertama kali
sampai nanti dia datang kedua kali. 那么在圣经的这讲解是在末世呢，就是从耶稣第一次来到人间，到耶稣第二次再来。 Jadi Paulus nulis surat ini ke Timotius, Paulus di hari-hari terakhir, Timotius di hari-hari terakhir, dan kita juga yang masih hidup saat ini, kita juga ada di hari-hari terakhir. 因此，使徒保罗给提摩太写的这封信，当时使徒保罗处在于末世，那么提摩太也处在于末世，在座的弟兄姊妹们，你们和我也处在末世的时候。 Periode dari Yesus datang pertama kali sampai dia datang kedua kali. 主耶稣基督首第一次来到这个人间的这段时间，直到耶稣基督第二次来临。 Sehingga kalau Bapak Ibu baca, ini bukan nubuat. 因此，就是咱们读这句话，这个不是说一个启示， Karena nubuat sesuatu yang nanti baru 不 terjadi. 是一个启示说预言是末后未来即将发生的事。 Tapi ini adalah bagaimana kita menganalisa zaman di mana kita ada dari kacamata yang Paulus berikan. 这个时候，我们必须以戴上以使徒保罗的眼睛来视这个末世，就是到我们在处在的这个世界。 Karena 时段 itu kata ketahuilah bukan karena Timotius belum tahu, tapi Paulus mengingatkan lagi Timotius. 你该知道，并非说提摩太不知道，乃是使徒保罗再度提醒他。 Karena Timotius ada di hari-hari terakhir. 因为提摩太也在这个末世的时段里 Akan 头， datang masa yang sukar. 即将有危险的日子来到。 Apanya yang sukar Bapak Ibu? 在中文的危险，什么叫危险的日子呢？ Apa karena ekonomi lagi sulit itu yang sukar? 是不是经济结局叫做艰难的日子、危险的日子？ Apakah karena perubahan iklim alam itu yang sukar? 或者自然界的气候的变化，也称为是一个危险的日子或者艰难的日子。 Alkitab mengatakan yang sukar adalah manusianya. 那么圣经说的危险的日子或者一点话叫艰难的日子，只是指人本身。 Silakan Bapak Ibu nanti bisa baca ya. Di dalam ayat 2 sampai 4. 弟兄姊妹可以在读第2节到第4节。 Mungkin bisa dibaca dalam terjemahan Mandarin, sementara yang lain bisa baca di dalam bagian slide saya. OK， 在第2节，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、放毒，违背父母，忘恩负义，心不圣洁。 Kalau Bapak Ibu perhatikan, 弟兄姊妹要是好好的 ini adalah gambaran potret manusia akhir zaman yang diberikan Paulus. 就是使徒保罗对人处在末世时段里的人的一个写照。 Masih mudahkah percaya Tuhan 我们是否还容易信神嘛？ di saat ini menjadi ciri dari manusia yang hidup di akhir zaman? 这个是我们生活在末世的人的一个非常的特征。 Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam terjemahan aslinya, 要是弟兄姊妹在留意它的原本的译文， kalau kita list ada 19 ciri manusia akhir zaman. 那么就用列出来有19个，就是人具备有的特征或者符号。 Perhatikan 2 yang pertama dan 2 yang terakhir. 大家留意2个的最开始的前端和2个的结尾后面的。 Sebenarnya di dalam terjemahan aslinya dipakai kata cinta. 然而在原来的翻译文是使用爱， Cuma di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak cukup konsisten menggunakan semua cinta. 但是在印尼文的翻译没有始终惯例的，这是用爱来翻译。 Jadi cintanya cuma nomor 1 ya. 这是在第1节的使用了这个爱。 Tadi cek dengan terjemahan Mandarin ada 3 cinta kalau Mandarin kalau saya tidak salah tadi. 在中文圣经有3个使用爱这个动词。 Saudara perhatikan, jadi sebenarnya terjemahannya cinta diri, yang kedua cinta uang, yang ketiga di bawah cinta hawa nafsu, dan paling bawah cinta Allah. 那么其实有4个的爱，在第1个就是爱自己，在中文的圣经是专顾自己；第2是在爱钱财，那么第3的是爱愿乐，还有爱神。
第四的是爱神。 Nah, kalau Bapak Ibu lihat terjemahan bahasa Inggris cukup konsisten. 那么在英文的翻译本，我们看到他说是始终换译的。 Dia pakai istilah lovers of themselves, lovers of money, lovers of pleasures, dan lovers of God. 那么在英文圣经中使用是 lover， 就是爱什么的指的人。 Nah, pertanyaannya, 问题是， di mana engkau taruh cintamu? 我们再把我的爱搁在何处呢？ Cinta sama percaya itu sebenarnya berjalan beriringan. 那么爱和信原本是应该是一并而行的。 Ketika manusia tahu Allah dan dia percaya sama Allah, dia cinta sama Allah. 当人认识神，他知道神，他爱神，他信神。 Seharusnya inilah yang menjadi ciri manusia yang cinta Tuhan. 这个就是一个爱主爱神人的具备有的特征。 Tapi perhatikan, Kesepakat ada Yuri. Allah dalam list mereka? 可是在这个列中有他们吗？ Ada sih, tapi bukan nomor 1. 有，可是不是搁在第一位的。 Hari Minggu cinta Allah, 星期天我们爱主， hari lain cinta uang. 那么其他的日子我们爱钱财了。 Hari Minggu cinta Tuhan, 星期天、礼拜天我们爱神， hari lain cinta hawa nafsu. 其他的日子我们在爱欢宴、爱宴乐。 Pornografi, main cewek, main cowok, rasanya wow, hari lain cinta nafsu. 看一些淫秽片、男女乱交等等，其他的日子都属于在宴乐，就是享受肉欲的日子里头。 Kalau saudara tidak bisa menempatkan cintamu kepada Allah yang mencintaimu dengan luar biasa dengan kematian anaknya di kayu 是 salib, 弟兄姊妹们，能够把我们爱我们的神人，把他的爱子死在十字架上，搁在首位的话， maka mungkin hari Minggu kita terlihat cinta Tuhan, Yes. tapi hari lain 也许在星期天，我们看起来仿佛是一个爱神的人，可是其他的日子呢？ betulkah kita cinta Tuhan sungguh-sungguh? 是否我们真心的爱神啊？ Firman Tuhan pagi ini bertanya, siapa Yesus bagimu? 神的话语今天问到谁？耶稣对你说是谁呢？ Kalau dia sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamatmu, di manakah engkau taruh cintamu setiap hari? 若是耶稣基督是你的神，是你的救世主，你如何把对神的爱搁在哪里？ Karena itu di ayat yang kelima, Paulus berkata secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. 因此在第5节，使徒保罗强调说，有敬虔的外貌。 Jadi ini bukan orang-orang yang nggak ke gereja kayaknya ya, bukan orang-orang yang tidak beribadah. 敬虔的外貌并不是说指一些没有到礼拜、长期做礼拜的、没有去敬拜神的人， Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. 却背了敬虔的实意。 Hidup seperti ini bukanlah hidup yang mempercayai Tuhan. 这种的生命的流程，就并不代表着我们信神的人。 Percaya itu artinya fokus menyerahkan seluruh hidup kepada yang kita percayai. 信是意味着我专注，并把我们所有的摆上，信靠我们所相信的神。 Bapak Ibu, saya pagi ini mau kasih kita lensa untuk melihat dunia 在座弟兄姊妹，今天上午我要给你们一块镜片来透视 dari 这 apa 世界 yang 上。 kita baca di 2 Timotius tadi. 从提摩太书我们所读的几处经文里头， Jadi mari Bapak Ibu kita coba evaluasi hidup kita. 弟兄姊妹来个有自我的反省和评估。 Karena secara sederhana, maaf saya cukup oversimplistic, tapi secara sederhana, 非常简单地说。 semua ada di dalam dunia ini, 在这个所有的在世界上都存在， itu pasti terkaitnya sama 3 tadi. 那么跟3个事项有关系： Cinta uang, 爱钱财、 cinta diri, 则爱顾自己， cinta nafsu. 还有爱我们的肉欲望。 Apakah kita dipengaruhi oleh dunia ini? 是否我们被这个世界影响了吗？
Waktu orang bicara sekularisme, 有些人在谈论关于俗世的东西， maka bukan Allah lagi. Allah dikeluarkan dari hidup. Yang penting adalah diri saya. 不再是神，神已经被排出去了。最重要是我本身，我自己。 Manusia sibuk konsumerisme, belanja, hedonisme, senang-senang, pragmatisme, maunya yang gampang-gampang. Ini generasi yang empang, enak dan gampang. 人忙于在一些是消费方面是成为消费主义的，到处购物，成为一个享乐主义，都是享乐，这些是对他们来说是非常的务实或者实用的主义。 Apa yang dicintai? 那么他们所爱的是什么呢？ Diri, 是自己 nafsu, 欲望、 materialisme, uang. 物质、金钱， Bukan lagi generasi yang cinta kebenaran. 不再是一个属于爱真理的时代的人， Generasi yang lebih suka dengan perasaan 更喜欢那个感觉和感性的人， ketimbang dari kebenaran. 胜过真理。 Karena itu pertanyaannya, masih perlukah percaya Tuhan? 因此，问题我们是否还要信神嘛？ Dosa pada dasarnya adalah ketidakpercayaan kepada Allah. 最基本的问题是不信神。 Dosa tidak mau membiarkan Allah sebagai Allah. Dosa menolak mengakui bahwa kita bergantung kepada Dia. 罪不要把神当成神，罪是我们拒绝不接受神，不要依靠仰望神。 Karena itu dikatakan upah dosa adalah maut. 因此，罪的工价乃是死。 Terpisah dengan Allah sang sumber hidup, maka tidak ada lagi hidup. 与生命之泉点的神隔绝了，就再也没有生命了。 Tapi sang Mesias datang. 可是弥赛亚来到这个世界了， Apa yang Dia berikan supaya saudara dan saya beroleh hidup yang kekal? 他赐给我们什么，让我们获得着永恒的生命呢？ Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. 他为我们死生的， Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. 神爱世人，将独生子赐给他们，反信他的人不至灭亡，反得永生。 Hidup kekal bukan semata-mata bicara banyak uang, banyak cuan, banyak hal-hal yang materi. 永恒的生命不单单是只是我们拥有很丰富的财富，赚了一大笔钱，有许多丰盛丰富的物质方面。 Pendeta John Piper berkata, abundant life is not about having stuff. It is about having peace, having joy, and having God. 这个约翰白伯尔他说到，那么我们丰盛的生命，不仅是我们拥有好多丰富的物质，乃是我们拥有喜乐、平安，还有神，拥有神。 Kepada orang-orang yang nampaknya lebih percaya uang daripada percaya Tuhan, 对一些他们被更爱钱财的人，胜过爱神的人来说， kepada orang-orang yang nampaknya lebih percaya materi daripada percaya Tuhan, 针对这些人更爱一些物质，胜过爱神的人来说， Yesus pernah berkata, untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi dia kehilangan 耶 nyawanya? 稣曾经说到，一个人赚到了整个世界，却羞失了生命。 Pagi ini kita dipanggil bukan untuk mencintai diri. 今天上午，神在召我们，在邀请我们，不是要我们在只顾自己、只爱自己。 Pagi ini kita dipanggil bukan untuk mencintai hawa nafsu, 今天神的召我们，邀请我们，不是要我们在爱厌乐，就爱我们一些欲望。 pagi ini kita dipanggil bukan untuk mencintai uang, 不是召我们了贪爱钱财， tapi kita dipanggil untuk mencintai Allah, percaya kepada Allah yang mencintai saudara. 神召我说，让我们爱神，说已经爱你和我的神。 Allah yang memberikan anaknya yang tunggal supaya saudara dan saya tidak binasa. 神就把他独生子赐给我们，让我们不致灭亡。 Maka respon kita pagi ini, 因此，今天上午我们理所应该回应的是， siapa yang berkata setelah mendengar firman pagi ini, 谁听了今天的福音后说道： Tuhan selama ini banyak cintaku, percayaku aku taruh kepada hal yang lain. 主啊，这么神啊，在这么漫长的岁月里头，我把我的爱只搁在一些我钱财和物质方面。 Tapi untuk menyelesaikan dosaku yang membawa maut,
Hanya Engkau yang sanggup melakukannya. 唯有神，唯有您才有办法让我把我的罪 Engkaulah 解决我的 Yesus 罪，因为你是耶稣基督， Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. 你是神，是我的救主。 Karena itu bagi saudara yang ada di tempat ini, 因此，在座的弟兄姊妹们， bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan di rumah, 在家在线上敬拜的弟兄姊妹们， maukah Bapak Ibu Saudara membuka hati, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? 是否我们要敞开心门，接受、接纳主耶稣基督为我们个人各自的救主吗？ Orang yang menerima Yesus berarti sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. 一个人已经接受主耶稣基督为他的救主，他的真心的理解、相信主耶稣基督是唯一的救主。 Orang yang percaya seperti anak kecil yang benar-benar menyerahkan dirinya. 相信神的人好像一个小孩子，是把整个 Dia 身上 percaya 身心摆上， kepada ayahnya. 他信靠他的父亲。 Dan orang yang menerima Yesus bukan hanya percaya, Ibarat- ada 一个人接受、相信主，不仅是 ada hidup yang sungguh-sungguh dibaharui. 有真正的更新的生命在里头。 Di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, dia menggunakan istilah menanggalkan, kayak baju ya. Ada yang ditanggalkan hidup lama, 使徒保罗在写给以弗所书信说，是我们脱下 tetapi ada hidup baru yang dikenakan. 脱下旧的旧装， Ada 换上新 komitmen 装。 untuk sungguh-sungguh berubah. 有一个承诺，就是真真切切的改变。 Datang kepada Tuhan, 我们来到神的施恩座前， mengakui segala dosa kita, 承认我们所犯的罪， mengakui ketidakpercayaan kita. 承认我们对主的不信靠。 Seperti Daud berkata di dalam Mazmur ini, 如同大卫所说到的， dosaku kuberitahukan kepadamu, 我已经向你陈明了我的罪， dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. 不隐瞒我的恶。 Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, 我说我要向耶和华承认我的过犯， dan Engkau mengampuni kesalahan 你就赦免我的罪恶， dosaku. 你就赦免我的罪恶。 Setelah Bapak Ibu dengar firman hari ini, 弟兄姊妹们，今天上午听到之后， mari meresponi Tuhan. 我们一同来回应神， Bapak Ibu tidak meresponi saya, 不是回应我讲员， responi Tuhan yang mengenal hatimu. 回应认识你心的神。 Mari kita tunduk kepala 我们低头 dan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. 在神面前，今天上午， Mari buka hati kita di 来 hadapannya. 吧，我们在神的面前，神的施恩座前，敞开心门。 Adakah Bapak Ibu yang hari ini berkata, Tuhan di sini saya. 是否在今天上午有弟兄姊妹们说，神啊，我在这。 Selama ini saya tidak percaya sungguh-sungguh kepada 在 Tuhan. 这漫长的岁月里头，我们要好好的、真心 Saya 的信 lebih 靠你。 cinta diri, cinta uang, cinta 我 nafsu. 更爱自己，更爱钱财，更爱宴乐。 Tapi pagi ini saya dengar firman-Mu, saya mau cinta Tuhan, saya mau percaya 可是 Tuhan. 今天上午听了神的话语，我要信神，我要信靠神。 Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bertobat sungguh-sungguh, membuka hati terima 对 Yesus. 针对弟兄姊妹们敞开心门，要真正的在神的面前悔改的弟兄姊妹们， Saya mohon taruh tangan kanan kita di dada kita. 我恳求你们把你的手扶在 Saya 你 mau 的胸上。 doakan keputusan Bapak Ibu 我要 sekalian. 为在座弟兄姊妹以决心悔改的弟兄姊妹们代祷。 Bapak Ibu yang di rumah juga bisa sama-sama jika mengambil keputusan menerima Yesus bertobat sungguh-sungguh. 在线上参拜的弟兄、参加敬拜弟兄姊妹们，也可要是真诚的悔改，要皈依基督的话。 Taruh tangan kanan kita di dada sebagai 你 simbol 的右手按在的胸口， penyerahan kepada 作为就 Tuhan. 象征，就是你为神完全的摆上。 Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah terima Yesus, 针对弟兄姊妹们已经接受或者曾 hari 经接受 ini 基督的， Tuhan panggil engkau untuk juga boleh bertumbuh dan melayani Dia. 今天上午基督召耶稣，神啊，召你，让人真正的在神的真道里、神的爱里的成长，逐日成长。 Jika ada Bapak Ibu yang mau ambil keputusan ini, 若是在座弟兄姊妹要下这个决心的话， keputusan kedua untuk bertumbuh, berkomitmen melayani Tuhan, 决心承诺要在神里头成长。
Taruh tangan kanan saudara di dada juga sebagai simbol penyerahan dirimu. 也把你的右手按在你的胸口。 Mari berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh dengar firman. 神啊，感谢你，今天我们有机会听你的道。 Tuhan, terima kasih karena hidup kami diarahkan kepada Tuhan yang begitu mengasihi 主 kami. 啊，感谢你，你让我的生命能够交助完全倾向于爱我的神啊。 Ampuni kami yang selama ini begitu percaya sama diri sendiri, Tuhan, mencintai diri. 主啊，是我们这么漫长的岁月里头，我们这爱自己，这信靠自 Kami 己， yang dibutakan dengan uang, 我们 mencintai uang. 以财迷心窍， Kami yang masih hidup dalam hawa nafsu, mencintai 我 nafsu. 们还活在这肉欲里头，喜爱宴乐和肉欲。 Tapi hari ini hamba menyerahkan Bapak Ibu Saudara yang mengambil keputusan Sejitian. untuk terima Yesus. 不然，你把这些已经归于基督承诺的弟兄姊妹们交托仰望给神的手里。 Peganglah mereka Tuhan, mereka milikmu. 主啊，好好的把持他们， Baharui mereka terus di dalam Engkau. 主啊，在你里头不断的继续的更新他们。 Dan bagi saudara-saudara yang hari ini juga berkata, Tuhan saya mau bertumbuh dan melayani 针 Tuhan. 对弟兄姊妹，今天上午说我要继续的侍奉神，并且在主的正道里头继续的逐日的茁壮的成长。 Tuhan pakailah mereka bagi Tuhan. kemuliaan-Mu. 使用他们为了荣耀你的名， Terus bertumbuh dan jadi berkat bagi pelayanan 继续 Tuhan. 成长，并为众人的侍奉的 Jadi 渠道， berkat buat banyak orang. 也为了成为大家众人的侍奉 Kami 渠道。 bersyukur pagi ini kami boleh 神 meresponi 啊，我 firman-Mu. 感谢你，今天上午我们能够回应神的话语， Dalam nama Tuhan Yesus 奉 kami 我主耶稣 berdoa. 基督宝贵之名祈求祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara silakan juga boleh mengisi komitmen. 弟兄姊妹们，你们可以把你的承诺尾声填写在 Bisa mengirimkan ke nomor yang sudah tertera. 可以发在发送到已经记载的号码。 Akan ada saudara-saudara yang akan mendukung, mendoakan keputusan 有 saudara. 好多弟兄姊妹们为你的承诺、你的尾声给予支持。 Tuhan memberkati kita. 神赐福大家。